Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh semua. Waalaikumsalam. Baik, sihat semua? Waalaikumsalam. Sehat. Sehat. Aidil, masuk Aidil? Aidil baru masuk? Alhamdulillah. Ya, hari ini kita kelas kita pelajaran tajwid. Teruskan lagi sehingga tajuk yang seterusnya lah. Ni siapa punya ni? Kena mute suara. Ada lagi ya? Dia Bunyi apa? Kau kena Okey. Okey. Baik. Sekarang kita sebelum nak pergi ke tajuk yang seterusnya tu, Ustazah nak baca doa dulu sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik ya. Sebelum saya nak pergi ke tajuk yang seterusnya, kita kena ingat yang awal dulu kita belajar tajuk apa? Yang tajuk ni berkaitan dengan tajuk tu juga lagi, belum habis lagi. Iaitu tajuk idgham. Tajuk apa dia? Idgham. Ya. Idgham ada berapa bahagian? Idgham ada 3 bahagian idgham. Kita kena tahu apa yang kita kena tahu. Kita kena tahu idgham tu apa dia? Pengertian dia. Lepas tu kita kena tahu juga kita kena tahu juga idgham dari segi bahasa dan juga idgham dari segi istilah. Ya. Jadi itu penting. Lepas tu berapa bahagian-bahagian idgham? Idgham ada 3 bahagian. Hari tu kita dah belajar yang satu bahagian idgham tu, iaitu idgham mutamasilain. Ya, sekarang itu idgham mutamasilain pun kita kena tahu juga apa dia idgham mutamasilain. Iaitu pertemuan dua huruf yang sama pada makhraj dan juga sifat. Maknanya kita jumpa macam ni lah. Yang sama-sama semua huruf-huruf yang sama-sama ni. Jadi dia ni adalah idgham mutamasilain. Ya, yang kita belajar hari tu. Ya, yang lepas saja nak ulang sekali lagi. Ya, jangan kita belajar hari ni terlepasnya terlupa. Ya. Jadi fa bertemu fa, yang sama-sama ba bertemu ba. Pertemuan dua huruf yang sama pada makhraj dan juga pada sifat. Mata Ustazah tak spek ni, Ustazah tak nampak, tapi Ustazah ingat-ingat je macam tu. Okey Kemudian kita pergi kepada tajuk seterusnya hari ini, iaitu idgham mutaqaribain. Apa dia idgham mutaqaribain kita kena tahu juga. Mula kita kena tahu idgham. Idgham tu dari segi bahasa apa, istilah apa, berapa bahagian idgham. Lepas tu sekarang kita kita belajar di idgham mutamasilain. Apa dia idgham mutamasilain? Misal memanglah kalau sebut misal kena bagi misal dia. Ya, lepas tu sekarang ni kita belajar idgham mutaqaribain. Sama. Kita kena tahu pengertian idgham mutaqaribain. Lepas tu kita kena tahu huruf-huruf idgham mutaqaribain. Huruf dia tak banyak macam idgham mutamasilain. Ya. Huruf dia tak banyak. Ya, tapi dia berbeza. Dari segi berbeza dari segi sifat dia. Persamaan pada makhraj dan dia pertemuan dua huruf yang sama pada makhraj dan berlainan pada sifat dia. Ya, contoh
sifat huruf lam dengan ro bersamaan pada makhraj kan? Ro dengan lam. Sebut macam mana? Ro, lam. Sama kan guna makhraj yang sama kan? Lidah kita mesti guna. Tapi sifat huruf dia berbeza. Okey? Itu idgham mutaqaribain, pertemuan dua huruf yang berhampiran pada makhraj tapi berlainan pada sifat dia. Okey? Itu yang kita belajar hari ini. Qarib maknanya hampir. Ya, ingat. Tadi dekat sini qarib ni, qaribain. Qarib. Maknanya macam kamulah, kalau kawan kamu selalu kita orang Melayu suka kawan karib kan? Kawan karib tu siapa? Kawan yang hampir yang rapat dengan kita, yang hampir dengan kita. Ini ialah idgham mutaqaribain, qarib. Itu yang hampiran pada makhraj tetapi berlainan pada sifat dia. Sifat tu macam mana? Rupa dia lah. Contoh kalau manusia dengan kucing sama ke sifat dia? Untuk dia sama ke? Macam itulah ya. Jadi kamu kena ingat macam tu, contoh saya bagi tu bukan saja-saja tapi untuk ingatlah ya. Untuk ingat ya, untuk ingat. Masa ada kawan kamu nak masuk sekejap ya. Okey. Sekejap. Saya kat handphone je. Okey, sekejap ya sebab tadi kena perbesar ni. Okey. Dah masuk dah kawan kita yang baru ni. Okey, dekat sini perhati, baca dan juga faham. Dia cakap macam itulah. Kita kena, jadi Ustazah terangkan ni supaya lebih faham. Kita baca je kadang kita boleh kita mungkin faham bagi diri kita, tapi adakah benar ataupun salah tak boleh. Belajar kena ada guru yang terangkan. Sebab tu kita kena ada guru kan. Tiap-tiap ilmu apa pun macam itulah. Ustazah mampu terang mana yang Ustazah tahu lah. Okey. Okey. Ada yang ada yang bergelak ketawa pula. Aduh. Okey. Pertemuan huruf apa sekarang yang dekat sini? Apa yang kamu nampak? Apa yang kamu nampak dekat sini? Huruf apa yang kamu nampak? Pertemuan dua huruf yang berhampiran pada makhraj, berlainan pada sifat ni. Pertemuan dua huruf berhampiran pada makhraj dan juga sifat. Cuba tengok dia punya tu, betul-betul. Tak macam tahu lah. Dua huruf yang berhampiran pada makhraj dan juga sifat. Pertemuan dua huruf yang berhampiran pada makhraj dan juga sifat dia. Okey. Huruf dia ialah qaf dengan kaf, lam dengan ro. Huruf dia itu je. Qaf dengan kaf, lam dengan ro. Okey, senang kan ingat kan? Qaf dengan kaf. Ni ada lam dengan ro pertemuan dia. Satu lagi qaf dengan kaf. Ni lam dengan ro. Lam dengan ro. Apa? Wa qur rabbi. Baca dia tak boleh baca wa qul rabbi. Tak boleh baca macam tu. Ya, kita kena baca wa qur rabbi. Masukkan huruf pertama ke dalam huruf kedua sehingga menjadi satu huruf yang bertasydid. Huruf pertama yang kita nampak, huruf pertama yang kita dah terangkan berkenaan dengan idgham pada awal-awal mula kita belajar dulu. Huruf pertama yang bertanda sukun ke dalam huruf kedua yang berbaris sehingga menjadi satu huruf tasydid. Walaupun dia duduk dekat idgham ni, bukan idgham tamusilain saja. Ya, idgham mutaqaribain pun sama. Kalau idgham tu apa dia? Ini yang kita baca. Maknanya kita kena baca dengan cara yang sama. Wa qur
Rabbi. Jangan waqul Rabbi. Maknanya kamu salah dari segi bacaan. Sebab itulah kamu belajar tajwid ni. Kerana nak membetulkan bacaan. Yang dah baca betul, janganlah nak pergi bagi betul sampai tak betul langsung. Ya, maknanya kita kena baca bagi betul apa yang takrif yang kita tahu ni. Ya, yang kita kenal dia ni, bacaan cara idgham ni. Okey, sekarang kita nampak dekat sini, Ustazah highlightkan dekat kamu. Alam nakhluqkum. Okey. Kamu nampak dekat mana? Dekat kaf kan? Dah masukkan dah huruf yang pertama ni. Huruf pertama huruf apa? Macam mana kita nak cari? Contoh kita tak tahu kan? Kita tengok aja ayat ni. Daripada misal yang dia bagi kat kamu ni. Jadi kita nak kena huraikan tentang apa yang kita nampak. Dalam segi hukum tajwid ni, kita nak nampak dia kat mana. Jadi kita akan nampak dia dari segi yang kita nampak sekarang, kita nampak ada huruf-huruf. Memanglah tajwid berkaitan dengan huruf. Nak baca hukum apa ni? Tengok dulu. Kejap ya, ada kawan kita masuk. Okey. Kita nak kata apa? Ni kena tengoklah qaf dengan kaf. Ataupun kita tak tahu huruf apa. Jadi kita tengok ni ada sabdu, ni huruf yang mati. Makna huruf yang pertama yang bertanda mati ke dalam huruf yang kedua ni yang berbaris sehingga menjadi satu huruf bertasydid. Baca dia sehingga menjadi satu huruf yang bertasydid. Ada syaddah ni. Okey. Jadi kita tahulah. Dia tanya kita. Daripada misal yang kita nampak ni. Apa yang kita boleh terangkan dia. Kita boleh terangkan dia. Hukum dia ialah idgham mutaqaribain. Pertemuan dua huruf yang berhampiran pada makhraj dan juga sifat. Okey. Lepas tu dia cakap cara baca dia macam mana? Dia akan tanya kita lagi. Walaupun satu ayat ni, tapi dia banyak huraian yang kita nak cerita kat orang tu. Ataupun dekat siapa yang tanya kamu. Ataupun dekat diri kamu sendiri. Yang nak test, faham ke tak faham, ingat ke tak ingat kan? Cara bacanya, memasukkan huruf pertama yang bertanda sukun ke dalam huruf kedua. Yang berbaris sehingga menjadi satu huruf yang bertasydid. Hukum dia macam mana? Hukum dia wajib diidgham. Wajib idghamkan. Kerana tajuk yang kamu belajar ialah tajuk idgham. Okey, baik. Tu yang dia tanya. Dia kata bagi misal, kamu cari misal dia. Qaf dengan kaf, lam dengan ra. Ambillah misal dia, kamu kena tulis ni lah. Alam nakhluqkum. Ataupun barrafa'ahu Allah. Wa qur rabbi. Ya. Jadi kamu bagi misal. Kena ingatlah, ingat dua ni je lah. Wa qur rabbi dan satu lagi alam nakhluqkum. Dia tanya lagi. Idgham mutaqaribain ni huruf dia ada berapa huruf idgham mutaqaribain? Dia tak tanya apa, dia suruh kamu tuliskan. Huruf-huruf idgham mutaqaribain, tulislah. Qaf dengan kaf, lam dengan ra. Macam tu je lah, sebab yang ni senang. Anak murid Ustazah ingat lagi sekarang dah kerja apa dah tak tahulah. Anak murid yang lepas-lepas dia suka lawak dalam kelas. Lawak betul lah dalam kelas. Sikit-sikit belajar buat lawak, sikit-sikit belajar buat lawak. Kadang-kadang Ustazah bukan nak gelak dah, Ustazah jadi marah dah balik sebab dia selalu buat lawak. Tapi kadang-kadang Ustazah ingat budak lawak ni kadang-kadang ada guna juga ni. Jadi dia lawak dia tu, dia ingat pelajaran. Walaupun dia lawak, tapi dia suka ingat pelajaran. Dia merapu-merapu, dia ingat. Jangan melawak sampai tak tahu hala. Sampai lawak-lawak, apa benda pun tak dah masuk dalam otak. Yang tu adalah orang yang rugi. Lawak je mengganggu kelas, seronok dia happy dengan bila kawan-kawan semua ketawa. Ada di antara kamu, memang ada yang ramai. Ada. Ustazah memang duk ngajar ramai perangai sekarang ni. Tambah zaman dunia akhir zaman ni. Banyak yang macam tu. Ustazah heran. Dia tak pandai nak, orang kata,
Dia tak ada adab ya. Adab ni kita kena tunjuk tambah kita ni pelajar Islam. Macam mana kita sebagai orang Islam. Tak boleh sama macam kita tengok drama-drama cerita Korea ke, cerita Mak Saleh ke, dia buat style-style gaya-gaya student lah dalam kelas macam ada cara macam gila-gila ke apa tu kan. Jadi kita tak boleh ikut sebab kita ni orang Islam, dia ada disiplin, ada akhlak dia, ada adab dia, cakap dengan guru pun kena jangan lebih yang nak tunjuk lebih-lebih pada guru. Tak boleh sebab kita kena ada sifat merendah diri. Rasulullah kan dah ajak kita dah. Cumanya kita aja tak aplikasi. Rasulullah dah ajak kita segala untuk nak dapat ilmu dari orang tu, takkanlah kita nak kena kita lebih pada orang tu. Tak boleh. Kita tak boleh tunjuk sifat mana-mana. Kita tahu ada kesalahan, kesilapan dan sebagainya kadang-kadang, tapi kita tak boleh terlebih-lebih. Macam kita kena ada cara dia yang terbaik, ya. Okey, macam itulah juga kita ni, Ustazah nampak banyak yang adab tak jaga. Ya, jadi kita kena kembali ingat pada Allah. Ingat pada ya Allah, aku ni sebagai khalifah, aku ni nak tunjuk yang baik pada orang lain. Akulah yang nanti akan orang suka dengan orang Islam sebab diri aku. Ya, sebab sikit je sikap yang baik yang kita tunjuk, orang ramai suka dengan kita. Apatah lagi kalau orang bukan Islam pun dia suka dengan kita. Okey ya. Jadi Ustazah ada satu lah, Ustazah nak cerita tadi lupa dah. Saya ada cerita, dia suka buat merapu. Sampai satu peringkat satu kali ni, dia merapu dengan ayat ni sampai sekarang Ustazah boleh ingat. Tapi dia memang jadi orang berguna betul lah. Dia memang orang pandai juga, akhirnya dia berjaya. Dia suka merapu, dia suka buat lawak-lawak dalam kelas. Tapi dia ingat pelajaran, Alhamdulillah. Dia buat lawak, Ustazah pun kelakar, Ustazah pun gelak kat dia. Lepas tu dia duduk saja, dia hafal, dia buat gelak-gelak, dia buat macam ni bagi semua orang satu kelas fokus dekat dia. Dia buat gaya-gaya. Kau kalau Ustazah kata, apa benda kamu ni duk? Kau kalau Qaf dengan kaf, lam dengan ra, tapi dia bunyi jangan laju-laju. Ustazah kata, oh kamu ni lah, ada je satu kelas dah ketawa, tapi satu kelas boleh ingat dengan qaf dengan kaf, lam dengan ra ni, iaitu idgham mutaqarribain ni. Dia duk buat gaya dia. Macam qaqalara, dia duk buat macam tu dalam kelas. Satu kelas ketawa sambil bila idgham mutaqarribain suruh bagi huruf idgham mutaqarribain semua orang ingat sebab dia ni anak murid yang kelakar, tapi dia jenis memberi manfaat juga. Dia bukan kelakar sampai satu kelas tak boleh belajar. Kita jangan kelakar membabi orang kata apa ayat pun tak tahu guna ayat apa. Kelakar sampai tak boleh guna langsung. Tak boleh ya. Okey. Kamu kena ingat ya. Pertamanya Ustazah Bebel ni ada pasal agak ni. Ya, sekurang-kurangnya kamu ingatlah apa yang Ustazah sebutkan. Mungkin tak hari ni tapi satu hari kamu akan ingat. Idgham mutaqarribain ialah pertemuan dua huruf yang berhampiran pada makhraj dan sifat, iaitu lam dengan ra ataupun qaf dengan kaf. Ya. Dia ni idgham mutaqarribain. Qarib, kawan yang hampir pada makhraj dan juga sifat. Sifat tu maknanya bentuk dia hampir-hampir lah, macam itulah. Ya, makhraj tu tempat keluar huruf dia. Lepas tu hukum bacaan ialah wajib diidghamkan, sama macam atas sekali. Cara bacaan ialah masukkan huruf pertama yang bertanda mati ke dalam huruf kedua yang berbaris sehingga menjadi satu huruf yang bertasydid. Kita Ustazah ajak style kalau boleh tak hafal pun tak apa, tapi kita kena tengok dekat ayat ni. Kita perhati dekat ayat ni, kita tengok yang pertama ni bertanda sukun ataupun tak ada baris tu masih sukun lah, dah matilah tu. Mana ada Ustazah tak ada sukun pun. Ada kadang kalau kat kelas lah Ustazah ada je perangai pelajar yang macam-macam perangai. Tapi Ustazah hadapi je perangai dia orang. Dah lama dah Ustazah ada baru masuk. Sekejap ya. Okey. Jadi kalau tak ada pun kita buat, kita tahu dah. Dia mati kita faham dah sebab kita orang bijak. Kita je kena jadi orang bijak ya. Kita dah tahu dah. Okey. Ada kawan kita baru masuk. Okey, boleh? Kita nak tengok macam mana? Kita tengok misal dia wa qur rabbi
Alam nakhluqukum. Kita tengok kat mana? Tengok macam biasalah. Tengok macam biasalah. Kita tengok huruf pertama yang bertanda sukun. Kalau katalah kamu tengok kha ni sukun, kamu takkan nak kata kha sukun juga kan? Tapi lam ni ada sabdu ke? Oh tak ada. Bukan. Maknanya qaf ni. Sebab qaf ni sukun, kaf ni ada syaddah ataupun ada sabdu. Alam nakhluqukum. Masukkan huruf pertama yang bertanda sukun ke dalam huruf kedua sehingga bacaan kita menjadi satu huruf yang bertasydid, ya. Macam tu. Ya, kita boleh terang sendiri. Baca sehingga macam ada tasydid ni, ada sabdu ni, tasydid ni. Masuk huruf tu. Okey, boleh jelas. Okey? Moga kamu, Ustazah ajar memanglah macam tu. Tak apa hati kalau kamu tak faham nanti. Okey? Harap-harap kamu lebih faham. Sekarang kamu tengok dekat ayat dia yang lain-lain. Banyak dalam Quran. Ada lagi. Kawan kita yang baru masuk, selamat datang, baru masuk. Tengok apa yang kita belajar hari ini ialah idgham mutaqaribain. Kita tengok dekat misal idgham mutaqaribain. Tadi kita pun ada misal yang dia bagi dah. Sekarang dalam ayat surah Al-Isra, kita baca waqur, jangan waqul rabbi, ada ramai gak begitu. Tapi tak apalah, dia belajar, insya-Allah Allah Taala tak kira kesilapan masa orang menuntut ilmu ni, kelebihan dia. Malulah nanti salah. Jangan. Allah bagi pahala lagi. Ya. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Okey, kamu kalau tengok dari sudah mula sampai habis ni banyak hukum-hukum yang kamu boleh keluarkan. Tapi hari ni Kak Ustazah nak suruh keluarkan dekat sini sahaja. Dekat mana kita fokus? Dekat waqur rabbi. Ada lagi kat dalam ni. Yang lain-lain tak ada kan? Tapi idgham utama silain ada. Siapa nampak? Idgham utama silain. Baru lepas kita belajar yang minggu lepas. Hari ni kita nampak ada idgham utama silain. Pertemuan dua huruf yang sama pada makhraj dan juga sifat. Mana sama huruf dia? Cari mana sama huruf dia. Ada orang kawan-kawan kita yang dah jumpa, iaitu dekat sini. Dekat mana? Waj'al li. Tak baca waj'al. Lepas tu li. Tak, dia baca dah masuk. Waj'al li. Kenapa? Huruf pertama sukun, kedua bertasydid. Nampak macam ni. Hukum dia wajib diidghamkan juga. Semua kalau idgham pertama silain, mutaqaribain, mutajanisain, ada tiga tu sama hukum. Kalau dia tanya hukum apa bacaan dia macam mana? Apa hukum bacaannya? Wajib diidghamkan. Jawapan dia macam tu je. Kalau nampak ni contoh misal dia bagi ni, dia kata misal daripada ayat yang dia bagi ni, apa dia cara baca ke apa semua, kita pun ceritalah dekat situ. Aduh, naik atas lah. Okey, cerita. Dia ni bacaan dia ialah idgham utama silain. Cara baca kalau dia tanya, bagaimanakah cara bacaan ni? Baca ayat yang dia bagi misal ni, waj'al li ni. Cara bacaannya ialah memasukkan huruf pertama yang bertanda sukun ke dalam huruf kedua yang bertasydid, ke dalam huruf kedua yang berbaris sehingga menjadi satu huruf yang bertasydid. Okey, samalah. Macam lain juga cara baca dia.
Okey, yang ni wa qur rabbi idgham mutaqaribain wa ja'alli idgham mutamathilain. Okey, faham? InsyaAllah. Ustazah harap kamu faham. Penat Ustazah terang kalau tak faham. Nak bagi pandai memang kena cakap banyak. Kalau Ustazah bisu sekejap lagi, kamu pun semua tidur. Ada yang tidur ke ni? Ada yang tidur tak tahu lah. Kat kelas Ustazah ketuk meja bunyi pumpang-pumpang dah Tak ada siapa berani tidurnya. Kat rumah memang berani kot. Okey kena mak pula pergi kerja. Okey kalau mak hentam kat belakang tahu Okey Ada tak lagi? Alam nakhluqukum kan? Aduh, kenapa dia naik kopi kat sini pula? Okey, dah keluar dah. Jumpa dekat sini. Kat sini alam nakhluqukum. Okey. Qaf dengan kaf. Okey, dah jelas kan? Okey, dah jelas. Kita pergi dekat aktiviti ni. Sekarang kamu ada buku. Pertama sekali kamu kena buat dekat buku tulis. Bukan buku aktiviti lagi. Ya, kamu kena buat dekat buku tu tulis. Sebab apa? Buku tulis tu sebagai melatih kamu untuk menulis apa yang kamu belajar hari ni. Lepas tu nanti bila banyak kali kamu tulis banyak-banyak kali, sebenarnya itulah pengukuhan daripada yang kita faham, kita mesti aplikasikan dalam bentuk menjawab, menulis. Ya, tulis dekat buku. Bila kita tulis, kita periksa, kita senang. Laju je nak tulis. Tajwid ni periksa selalu orang periksa sekejap je. Dia bagi masa 1 jam lebih, dia periksa sekejap lah. Ada 30 minit, 40 minit dah habis lah jawab. Ustazah pun terkejut. Dia memang tulis je kerja dia. Sebab dia dah ada dalam kepala dia dah. Alhamdulillah. Ya, Ustazah nak kamu juga antara orang yang macam tu. Dia memang dia dah dalam kepala dia je. Ya. Dia tak ada dah, dia tulis bagi soalan sekejap je dia jawab. Padahal orang cakap susah-susah, tapi sebab kita ilmu mana pun kalau susah kita usaha, kita boleh lah. Kalau kita malas, kita main-main je belajar, memang tak boleh. Ya, ilmu yang senang pun jadi susah. Ya. Okey Murid dalam kumpulan. Tak ada kumpulan sekarang ya, tak boleh berkumpul. Tak apalah, kita buatlah. Takkanlah kita nak tunggu berkumpul sampai habis PKP apa semua. Bila nak habis, kita kena buatlah sekarang. Ya. Ada yang baru masuk ni, kawan-kawan kita ni. Kita nak bagi jawab soalan dah. Ya. Yang baru masuk. Alhamdulillah dah masuk juga. Ingat ya, buka buku. Buku kita dah belajar sampai muka surat sampai 8 dah. Tadi buka dari 7, 6 iaitu idgham mutaqaribain. Yang lain sebutkan idgham mutaqaribain. Apa dia idgham mutaqaribain? Ni nak bagi kawan baru masuk. Tengking kuat-kuat sikit. Pertemuan dua huruf yang berhampiran pada makhraj dan juga sifat. Berapa huruf dia? Huruf dia qaf dengan kaf, lam dengan ra. Itu je. Ada 4 je. Qaf, kaf, lam, ra. Macam tu. Lepas tu cara baca dia macam mana? Wajib diidghamkan. Cara baca dia macam mana? Cara bacaan dia ialah masukkan huruf pertama yang bertanda sukun ke dalam huruf kedua yang berbaris sehingga menjadi satu huruf yang bertasydid. Hukum bacaannya wajib diidghamkan. Sama je idgham mutamathilain dengan idgham mutaqaribain. Cara bacaan dia sama. Okey. Dah terang dah yang baru ni. Faham ke insya-Allah ya? Yang beri fahaman tu Allah SWT ya. Banyak doa pada Allah. Moga belajar sikit pun faham, tak apa.
Okey? Lepas tu dah ada kat situ. Yang Ustazah sebut-sebut tadi ni ada dah dekat sini. Lepas tu tengok misal. Keluarkan misal dia. Misal dia apa dia? Wa qur rabbi. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Habis nafas. Alam nakhluqukum min ma'in mahin. Itu dia dekat alam nakhluqukum dengan waqur rabbi. Dekat sini. Hafal ni, hafal bukan semua satu ni. Dan semua lagi bagus lah. Tapi hafal dekat sini untuk mudahkan jawab soalan periksa. Hafal waqur rabbi. Lam dengan ra. Okey, yang baru masuk. Yang dah masuk lama, dia dah lebih jelas. Okey. Kemudian, dia cakap tidak boleh dibaca dengan idgham. Ada tak baca idgham dengung-dengung apa semua ni? Jika berlaku saktah. Contoh, barra ni kan? Lam dengan ra. Jumpa juga lam bertemu dengan ra. Boleh ke kita nak baca macam kita baca waqur rabbi kalla barra? Boleh tak? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Kerana dia ada sin ni, maksud dia apa? Saktah. Kena berhenti dengan kadar 2 harakat dan menyambung semula bacaan tu dengan nafas yang sama, maksud saktah. Nanti kamu akan belajar lebih jelas tentang saktah lagi. Hari ni Ustaz terang sikit je. Saktah berhenti dengan kadar 2 harakat tapi tak boleh ambil nafas. Macam tu tak boleh betul. Ada yang mau masuk. Lambat ni. Okey. Lepas tu kalabal. Berhenti dengan kadar 2 harakat tapi tak nafas, tak ambil. Sedut nafas tak. Kalabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Maknanya kat sini kita tak boleh baca dengan idgham. Tak boleh baca dengan idgham. Lam ni nak masuk ke dalam ra ni, nak idghamkan juga. Sebab Ustazah Hazian cakap lam bertemu dengan ra mesti baca dengan idgham. Huruf mati yang pertama ni, yang kedua tapi tengok kedua ni tak ada sabdu. Sebab apa tak ada sabdu? Sebab dia tak boleh baca dengan idgham. Dia ada saktah atas ni. Saktah ada sin ni. Jadi sin ni dia ni kena saktah. Ya, tak baca dengan idgham. Okey, jelas? Ustazah dah terang sampai nak pensan dah ni. Tak tahu lagi. Okey, faham? Harus juga dibaca dengan idgham naqis, iaitu memasukkan secara tidak sempurna pada kalimah yang alam nakhluqukum ni. Dia macam masuk, memang kita bila kita baca dia tak masuk secara sempurna, ya. Okey. Baik, seterusnya kamu tengok berdasarkan potongan ayat berikut ni. Dah kamu belajar dah idgham mutamatsilain dengan idgham mutaqaribain kan? Jadi kamu tengok, kamu boleh membezakan part-part ni. Okey, Ustazah nak kamu buatlah di dalam buku tulis sampai dekat muka surat 8. Ada yang tanya Ustazah pula nanti, Ustazah tak ada latihan ke? Siap. Ustazah kalau jumpa sekejar dia tahulah. Ni latihan ya. Latihan di samping kita kena ingat semua yang atas tadi. Ni latihan dia untuk lebih ingat. Jawab soalan yang tiru-tiru je. Tapi hafal dulu. Kalau siapa lambat ingat, ada di antaranya lambat ingat. Jadi dia kena hafal dulu pelan-pelan. Lepas tu dia jawab soalan. Jangan dia buat macam mana? Dia ambil buku, dia tengok je soalan, dia cari jawapan, dia garis. Lepas tu dia tiru, dia salin je. Itu adalah selemah-lemah. Ya. Lambatlah nanti nak ingat apa semua. Ustazah tak suka macam tu. Ustazah memang anak murid Ustazah selalu ajak susah dulu.
Hafallah sekejap, bagi ingat pun, ataupun macam teknik yang Ustazah ajar tu, tengok dekat ayat tu sebut. Lepas tu nanti bila tu dah tengok, try buat ayat sendiri. Ayat dia nanti kita dah selalu kita guna ayat tu, kita jadi senang. Ya. Jadi kamu kena tengok, jawab semua soalan berikut di dalam buku latihan ya. Buku tulis. Apakah perbezaan antara idgham mutaqaribain dan idgham mutamatsilain? Kamu nak sebut kat mana? Nak cari kat mana ya, Ustazah? Nak beza ni, nak reka-reka, tak payah reka. Kita dah tahu dah, kita tahu. Kita sebut pengertian idgham mutaqaribain. Satu. Kemudian hak kedua, idgham mutamatsilain ialah apa? Kita sebut pengertian idgham mutamatsilain. Yang kita kenal dia. Kita kenal idgham mutamatsilain ni dialah pertemuan dua huruf yang macam mana. Yang ni pula mutaqaribain ni kita kenal dia macam mana. Kita kenal dia pertemuan dua huruf yang macam mana pula. Macam tu je. Okey, dah dapat markah. Senang je, tapi jawab jangan tertinggi-tinggi ya. Apakah hukum bacaan idgham mutaqaribain? Hukum bacaan kan Ustazah dah terang semua sama daripada 3 jenis idgham sama semua. Hukum mesti ada. Wajib, sunnah, haram, harus. Itulah. Tuliskan dua pasangan huruf idgham mutamatsilain berdasarkan misal. Tuliskan dua pasangan huruf idgham mutamatsilain. Kamu kena berserta tu. Ustazah tak nampak. Idgham, kamu cari idgham mutamatsilain huruf yang sama lah. Huruf yang sama ada banyak tadi kan. Ba lah apa semua tu cari. Yang sama, join dia, duduk dekat-dekat, duduk ni tumpu kawan ni, macam tu. Lepas tu buat tak sikit lagi ke depan, sambung kat sebelah dia lagi, misal dia. Contoh, idrib bi'asakal hajar. Ba bertemu dengan ba kan? Bagi misal satu je. Lepas tu tulis dua pasangan huruf idgham mutaqaribain beserta misal. Tulis dua pasangan. Dia nak dua pasangan dia tu. Sebab dia pun tak banyak kan. Lepas tu, beserta misal dia. Bagi misal. Bincangkan bersama. Tak payah bincang kawan-kawan lah. Kalau nak bincang pun WhatsApp je lah. Misal, idgham di dalam ayat di bawah ni. Rasanya kamu tak payah bincang pun kamu boleh buat. Kalau tak tahu sangat, kamu boleh WhatsApp kawan-kawan kamu. Dia suruh bincangkan dengan kawan. Bincanglah dengan WhatsApp. Jangan berwhatsapp cerita pasal lain tu dah lah kan. Ya. Berdasarkan ayat-ayat di bawah ni, surah An-Nur, surah Al-Qasas, surah Anfal, apa semua, Isra, apa semua ni, kamu cari, kamu buat ya di dalam buku tulis. Okey? Okey, untuk itu je hari ni Ustazah bagi kerja, tugasan untuk kamu. Moga kamu menjadi anak yang berjaya dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.